Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali dan kita nak sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang berbicara berkaitan dengan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah bab hari ini kita nak sambung pada bab yang ke-29, iaitulah ilmu nujum. Bab ilmu nujum. Bahasa kita ni tidak asing lah, sebab nujum ni orang tahu nujum pak belalang tu kan. Jadi cerita nujum pak belalang ni orang tahu. Jadi tidak asing lah nak menunjukkan bahawa nujum ini sebahagian daripada ilmu yang mana ramai di kalangan orang yang jahil kalau kita kata menggunakannya. Padahal dia boleh jadi perkara tu termasuk daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini terjemahan dia ni sama ke tidak? Haji Zuli ambil tadi. Oh, lain. Kalau lain pakai yang dukun, nusrah, tatayur, nujum. Lepas tu nujum. Ada. Sama. Kita ambil. Nanya ke Haji Zul. Tuan rumah tak ada buku nanya mana. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita berkaitan dengan bab nujum. Nujum ataupun yang kita sebut sebagai astrologi. Astrologi ni berkaitan dengan ilmu bintang. Okay. Baik, pertama penulis kita mendatangkan bab ataupun perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari fi sahihihi. Qala Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik faqad akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi, intaha. Baik, terjemahan dia. Dalam sahihnya Al-Imam Al-Bukhari berkata, Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah. Yang pertama, sebagai hiasan langit. Yang kedua, sebagai alat pelempar syaitan. Dan yang ketiga, sebagai tanda-tanda penunjuk arah dan sebagainya. Oleh kerana itu,
barang siapa yang berpendapat dengan selain ketiga hal tersebut dalam masalah ini, sungguh dia telah salah dan menelantarkan bahagiannya dan membebani diri dengan hal yang tidak dia ketahui, yakni tidak ada ilmu padanya. Baik, perkataan Al-Imam Al-Bukhari sebagai muqaddimah dalam bab ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni bila buat bintang ada tujuan, bukan saja-saja. Jadi isu sekarang ni ialah salah guna bintang. Bintang ni betul, dia adalah makhluk ciptaan Allah. Allah cipta bintang ni untuk apa tujuan dia? 3 tujuan. Pertama, hiasan langit. Kan langit tu tengok ada bintang, oh indahnya bergemerlapan, berkelip-kelip. Kita tengok langit bila ada bintang, cantik dan indahnya langit. Jadi tujuan memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia ciptakan bintang sebagai hiasan langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah Ta'ala kata, kami hiaskan langit dalam surah Al-Mulk. Kan? Walaqad zayyana as-sama' zinah. Kami jadikan hias. Kami hiaskan langit dengan bintang-bintang. So memang tujuan Allah cipta bintang, dia bagi tahu. Dia buat tujuan dia untuk hias langit. Satu. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang kedua, Allah Ta'ala kata kami jadikan dia sebagai rejaman syaitan. Apa erti rejaman syaitan? Di langit ni adanya malaikat turun naik. Dan di langit ni adanya proses bagaimana Allah Ta'ala menitahkan perintah-perintah Allah kepada para malaikat. Untuk Allah Ta'ala uruskan seluruh alam semesta ni. Termasuklah untuk Allah urus tadbir urusan kehidupan manusia. Walaupun kita tengok pandangan kita ni, langit hak mula-mula ni nampaknya. Tapi di langit ni, nak boleh ke sampai langit 7 tu penuh dengan para malaikat. Dan setiap hari, pagi dan malam, ada malaikat siang, ada malaikat malam, silih berganti turun naik di antara langit dan juga bumi. Jadi, ada satu keadaan syaitan ni dia naik ke langit. Tujuan dia naik ke langit ialah mencuri khabar langit. Dia naik pun curi-curi dah. Tujuan dia pula nak mencuri khabar langit. Apa alasan dia? Oh, kalau dia tahu khabar dari langit, dia boleh buat onar lebih lah di dunia ni. Dia boleh tipu manusia, dia boleh buat macam-macam lah. Yang antaranya ialah dia dapat khabar satu, dia bagi tahu kepada ahli-ahli sihir, dukun-dukun. Yang mana dukun-dukun ni bila bagi tahu sesuatu, seolah-olah dia tahu ilmu ghaib. Padahal yang dia tahu tu hasil daripada syaitan yang bagi tahu kat dia, dan syaitan pula ambil curi khabar ni dari langit. Maka salah satu daripada sebab bintang dicipta ialah Allah Ta'ala kata rujuman lisyayatin, untuk merejam syaitan. Bila syaitan naik ke langit, maka Allah akan rejam mereka dengan bintang-bintang. Tapi Allah juga mentakdirkan bahawa ada di antara mereka yang berjaya ambil khabar tu sebagai ujian bagi manusia lah. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi daripada dulu lagi tak boleh naik dah. Nah, tapi sebagai ujian pada manusia, Allah takdir syaitan ni boleh naik ke langit dan mentakdirkan sebahagian daripada mereka lepas daripada rejaman syaitan. Dan ada juga lepas tu lagu mana? Disebut dalam riwayat, dapat satu sebelum dia kena rejam, dia pas dah kepada syaitan yang bawah. Kemudian kena rejam lagi, dia pas sebelum daripada tu dia pas. Oh, dia ramah punya tentera-tentera syaitan. Maka itu sebab yang kedua. Kita tak tanyalah kenapa lagu tu, kenapa lagu ni, tapi kita beriman
Allah yang bagi tahu. Begitulah tujuan dia cipta langit. Dia cipta bintang. Kalau ada orang nak petikar, kenapa ada miss tak kena lah betul. Itu bukan kerja kita. Kerja kita beriman, Allah bagi tahu dia ciptakan bintang, salah satunya adalah rejaman bagi syaitan. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijr dan surah ayat lain, wa bin najmi hum yahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Sebab yang ketiga ialah alamatin yuhtada biha. Bintang ni tujuan dia menjadi tanda penunjuk arah. Orang zaman dulu kalau nak pergi berlayar, dia tak tengok kok, tak pakai kompas. Dia tengok langit, dia tengok bintang. Daripada bintang tu dia tengok ada petunjuk di mana utara, di mana timur. Di mana utara, di mana timur. Dan pergerakan bintang tu juga menunjukkan bahawa peredaran tarikhnya, musimnya sekian-sekian. Lalu mereka tahu kalau duduk sini berapa hari bulan, duduk sini malam bulan cerah dan sebagainya. Adalah petunjuk-petunjuk dia. Sehingga baru ni saya pergi ke pantai, kita ingat nak beli ikan segar. Rupa-rupanya kata, bulan cerah Ustaz, aku tak turun. Lagu tu pula kita kata, kita ingat ada sokmo je ikan ni. Tapi nak sebutnya, begitulah dia tanda. Sebahagian orang tengok bintang, dia tengok. Maka dia menjadi petunjuk bagi manusia untuk menentukan arah dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang disebut sebagai ilmu nujum. Asal daripada kalimah bintang ni lah. Kalau orang tanya asal usul nujum ni, mari mana nujum? Nujum ni kalimah bahasa Arab. Daripada kalimah Arab, nujum adalah bintang. Jadi ilmu nujum berdasarkan ilmu tilik bintang. Ilmu tilik bintang kita panggil astrologi. Bahasa kita lah ni kita panggil apa? Ilmu bintang. Selain daripada astrologi, dia ada nama satu lagi. Horoskop. Horoskop lain. Apa dia horoskop? Berdasarkan apa? Bintang. Horoskop tu dia guna pergerakan bintang untuk predik sifat manusia. Manusia ni lahir pada sekian-sekian. Bintang apa? Bintang Libra. Murah rezeki dia, dia kata. Mana ni manusia pula bintang Scorpio. Begini dia, ramai bahagia hidup dia. Garang sifat dia. Macam begini dia baca berdasarkan sifat sekian-sekian, lalu dia buat bacaan kepada individu tertentu. Kita panggil horoskop. Sebahagiannya boleh sampai ke tahap rezeki dia murah, bahagia ke derita, musibah akan timpa. Ini termasuk dalam ilmu nujum bintang. Cuma bahasa mudahnya kita panggil ilmu nujum ni buat penakkulan, prediction di atas sesuatu berdasarkan bintang-bintang. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka ilmu nujum dalam bahasa mudah lagi terbahagi kepada dua. Yang pertama dalam bab ni orang panggil ilmu ta'thir dan ilmu taisir. Pertama, ilmu nujum ni bahasa kita tadi ilmu taisir, ilmu memudahkan orang. Bintang ni dibuat sebagai alat sahaja. Alat untuk kegunaan kita. Tengok arah tanda-tanda begini-gini, di situ belah utara. Ni dipanggil ilmu taisir. Guna tujuannya memudahkan urusan kita. Yang kedua, ada orang belajar ilmu nujum untuk ta'thir dalam bahasa Arab tersebut. Ta'thir ni memberi kesan, memberikan sesuatu impak,
manfaat ataupun mudarat. Macam tadi horoskop. Dengan belajar ilmu tu dia rasa bintang memberi kesan kepada manusia. Okey? Maka kalaulah pertama sekali dia meyakini bahawa bintang itu memang berkuasa memberi kesan kepada manusia. Maknanya apa? Sebab bintang itulah rezeki dia murah. Sebab dia lahir bulan sekian itulah hidup dia bahagia. Dan begitu sebaliknya, sebab dia lahir bulan sekian-sekian, kedudukan bintang sekian-sekian, maka dia nasibnya celaka, sial. So, kalau pertama sekali dia meyakini kekuasaan bintang-bintang dalam memberi kesan kepada kehidupan manusia secara langsung, maka ini dinamakan syirik besar. Syirik besarlah sebab yang dia nisbahkan kepada bintang tu sebenarnya hak milik Allah. Siapa bagi rezeki kepada kita? Allah. Tiba-tiba dia kata lahir bulan sekian-sekian rezeki murah. Sebab apa? Sebab lahir bulan sekian. Maka dia telah memberikan hak rezeki itu pada bintang. Apa hukum dia? Syirik besar. Nah, dahsyat. Li'anna man idda'a anna ma'allahi khaliqan fahuwa musyrikun syirkan akbar. Kerana dia seolah-olah mendakwa bintang itu berkuasa menciptakan dan memberikan sesuatu yang sebenarnya hak milik Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, sekiranya dia menganggap taksir kesan itu, kesan secara sababan yadda'i biha ilmul ghaib. Dia dengan kedudukan itu dia mendakwa ilmu ghaib. Fayastadillu biharakatiha wa tanaqqulatiha wa taghyiratiha ala annahu sayakunu kadza wa kadza. Sekiranya dia guna bintang itu untuk mengetahui ilmu ghaib. Dia kata bukan aku kata bintang tu bagi rezeki. Cuma dengan kedudukan bintang tu kita tahu di sebalik alam ghaib orang ni adalah orang yang murah rezeki. Boleh faham? Dia bukan kata bintang tu yang memberi rezeki, tapi dia kata dengan sebab kedudukan bintang tu dia mengetahui rezeki seseorang. So dia menggunakan bintang-bintang untuk mengetahui benda ghaib. Ini juga perkara yang bertentangan dan kufur kepada Allah. Kerana apa? Kerana ilmu ghaib tidak diketahui melainkan oleh Allah. Tak boleh juga. So kalau dia kata, kita tengok bintang sekian-sekian akan lahir pemuda akhir zaman. Dia tengok bintang sekian-sekian, kiamat sudah dekat nak berlaku. Tak tengok bintang tu. Tapi kalau dia buat bacaan macam tu, dia tengok bintang sekian-sekian, akan ada peristiwa besar nak berlaku ni. Sebab bintang tu dalam kedudukan macam ni, macam ni, macam ni. Tiba-tiba tengok kedudukan bintang, ada gerhana pula akan berlaku. Dia predik berdasarkan keadaan bintang-bintang. Maka perkara ini juga salah kerana dia kufur bahawa Allah Ta'ala sahaja yang tahu ilmu ghaib. Termasuk juga ilmu nujum. Sekali nujum yang pertama tadi boleh kita katakan sebagai sebab secara langsung. Perkara yang kedua menjadi sebab kepada pengetahuan ilmu ghaib. Dan yang ketiga ada juga dia kata ya'taqiduha sababan lihudutsil khairi wasyarri. Ay annahu idza waqa'a syai'un nasabahu ila nujum
wala yunsabu ila an-nujumi syai'an illa ba'da wuqu'ihi fahadha syirkun asghar. Yang ketiga ni dia menyatakan sebab juga, tapi sebab berbeza dengan nombor satu. Sebab secara tidak langsung dan dia menyatakan setelah berlakunya sesuatu perkara. Contoh macam mana? Tiba-tiba ada berlaku kematian. Tengok langit. Oh, sebab itulah berlaku. Tengok bintang tu macam tu. Jadi kata, Allah menentukan, tapi bila kedudukan bintang tu begitu. Ini juga termasuk syirik, tapi syirik ni syirik kecil dia panggil. Orang yang menisbahkan sesuatu kepada bintang, dalam keadaan dia tak kata bintang tu menentukan. Allah yang menentukan. Tapi bintang tu menjadi sebab secara tak langsung bahawa kejadian sesuatu tu berlaku, dan dia hanya menisbahkan setelah berlakunya sesuatu perkara. Ada 3 keadaan sifat manusia lah dengan bintang ni. Pertama, orang yang menganggap bintang tu berkuasa menentukan sesuatu. Yang ni syirik besar. Yang kedua, orang yang guna bintang untuk tahu ilmu ghaib. Ini juga kufur kepada Allah, kerana Allah sahaja yang tahu benda ghaib. Yang ketiga, orang yang menisbahkan secara tidak langsung bahawa berlaku ni dengan ketentuan Allah dan juga sebab kedudukan bintang tu macam tu. Maka ini syirik yang kecil, kerana dari sudut hakikat kedudukan bintang tidak ada kaitan langsung dengan kebaikan atau keburukan seseorang. Boleh faham? Perkara ini dijelaskan oleh Nabi SAW sebagaimana yang kita dah sebut sebelum ni. Bila berlakunya gerhana, Nabi cepat-cepat nafikan bahawa ia ada kaitan dengan kematian anak Nabi. Wa kariha Qatadah ta'allumu manazilil qamar. Qatadah menganggap makruh mempelajari letak-letak peredaran bulan, sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkan mempelajarinya. Harb menyebutkan hal itu dari beliau berdua, yakni mereka berdua. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan mempelajari letak-letak peredaran bulan tersebut. Jadi ada khilaf. Sebahagian ulama tak bagi teguh bicara tentang peredaran bulan. Sebahagian ulama boleh nak tengok kedudukan bintang, ilmu falak ni, bahasa kita lah, ilmu falak. Apa beza ilmu falak dengan ilmu nujum? Padahal falak ni bintang juga. Nujum pun bintang juga. Falak ni, hak kita sebut tadi, kiraan untuk kemudahan manusia, petunjuk. Petunjuk arah, petunjuk waktu. Tak ada kaitan dengan manfaat ataupun mudarat. Ilmu falak ni, kita kata, macam mana dia tahu nanti petang ni asar masuk ke apa lah ni? 4.28. Macam mana tahu asar 4.28 padahal sekarang ni baru pukul 11 suku? Benda tu tak berlaku lagi. Esok pula, contohlah, naik 1 minit, 4.29, contoh. Macam mana dia tahu esok naik 1 minit 4.29 waktu asar? Sedangkan matahari hari ni pun belum lagi terbenam. Macam mana dia kira tu? Dia panggil kiraan ilmu falak. Dia tengok perjalanan bulan, dia tengok kedudukan bintang, tapi tujuan dia untuk mendapatkan petunjuk dan arah waktu. Petunjuk waktu dan arah tempat. Yang ni kita panggil apa? Ilmu falak. Boleh belajar kata ilmu belajar? Boleh. Tak ada masalah. Yang makna yang tak boleh belajar ni, ilmu pergerakan macam tadilah horoskop. Bila bulan September, daripada bulan sekian ke sekian, kedudukan bintang macam ni. Maka dia pun nama kedudukan bintang ni, dia bagi satu nama. Dia sambung titik bintang tu nampak macam kala jengking. Scorpio dia kata. Lepas tu Libra gambar-gambar pula. Saya nama pun tak tahu benarnya. Ni.
Nanti cuba kita tengok dalam ni kita ni. Horoskop dia panggil. Horoskop. Leo singa. Saya pun tak tahu, saya cakap je tadi. Ni. Ikan lah macam-macam. Zodiak pun dia panggil juga kan. Zodiak pun dia panggil juga. Oh, zaman lah ni lagi dahsyat. Letak tarikh yang keluar terus. Kita nak tahu kita ni bintang apa. Letak dalam internet, search, letak tarikh kita, keluar. Oh, awak ni bintang sekian. Lepas tu dia keluar tu, nasib baik, nasib buruk, jodoh, begini, kerja, begini. Dahsyat. Mudahnya lah ni. Nak sesatkan orang kan. Mana nak cari yang mudah naknya. Horoskop. Tengok horoscope.com. Free horoskop, free lagi. Zodiac signs, numerology, and more dia kata. Macam-macam. Orang putih dia minat benar. Cara benda-benda begini dia benar. Jadi kita ni orang Islam tak ada kaitan. Benda ni tak ada kaitan langsung dengan kita. Malah kita kena berlepas diri daripadanya. Sebab tu kita kata benda ni termasuk akidah. Sebab apa? Kita belajar ni, tujuan kita belajar apa tuan-tuan? Segala ilmu yang kita belajar ni tujuan dia untuk menzahirkan ubudiyah. Penyembahan kita kepada Allah yang Maha Esa. Kalau kita belajar, lepas kita belajar jadi minta dengan bintang. Jangan. Biar kita belajar ni, lepas kita belajar jadi minta dengan Allah. Lepas belajar jadi minta dengan Tok Syekh. Tak boleh. Kita lepas makin lama kita belajar, makin kita hanya minta kepada Allah. Pasal maksud kita belajar ni untuk memurnikan ubudiyah perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita nak memurnikan ubudiyah itu dengan dua perkara. Pertama, dengan mengisbatkan segala hak milik Allah kepada Allah. Mengisbatkan segala milik Allah kepada Allah. Rezeki milik siapa? Allah. Maka hanya minta kepada Allah. Takdir baik dan buruk milik siapa? Allah. Kalau kita hanya bergantung kepada takdir Allah, kita nak menyerahkan urusan kita yang memberikan manfaat dan mudarat siapa? Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Jadi kita mengisbatkan hak Allah kepada Allah. Itu satu. Cara kita memurnikan ubudiyah. Yang kedua, kita nafi. Menafikan sesuatu yang milik Allah daripada selain Allah. Sebab tu kita boleh belajar tauhid, kena belajar juga syirik. Dan termasuk dalam bab syirik ni lah yang kita dah baca selama ni, sihirnya, khurafatnya, percaya kepada tatayurnya yang kita baca belum daripada ni. Ikan, pera ikan, curi tak masuk. Nak bermusafir ular lalu, tanda buruk. Lepas burung sekian-sekian ini. Tengok burung hantu, ada orang nak mati. Dan seumpama dengannya. Ini semua bertentangan dengan ilmu tauhid kita. Lalu, demi memurnikan tauhid, kita kena nafi benda tu daripada selain Allah. Ada orang nak mati ni, nampak burung hantu. Kita kena kata apa? Burung hantu tu tak ada kaitan dengan hidup dan matinya seseorang. Kalau seorang tu kata, aku beriman kepada Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Tiba-tiba kawan dia kata, mu horoskop ke apa? Aku ni zodiak dia sekian-sekian dia sebut. Rezeki murah mu ni. Betul kot, boleh jadi. Benda tu tak boleh. Kalau seorang tu dia percaya dalam keadaan beriman kepada Allah, dia masih lagi tak menafikan sesuatu hak Allah daripada selain Allah, maka dia tak murni lagi tauhid dia. Jadi waktu kita nak belajar bab nujum ni bukan sekadar kita nak belajar pada buku kita. Hari ni kalau tiba-tiba orang nak baca kita, awak ni zodiak sekian-sekian, ataupun lalu dekat wall Facebook kita ke, IG kita ke, anak-anak kita apa,
kita kena kata kepada dia, benda ni tak ada kaitan langsung dengan takdir kita. Kerana semua yang berlaku dalam hidup kita adalah ketentuan Allah. Dan bintang, horoskop, zodiak dan sebagainya ni tak ada kaitan dengan kita. Ini maksud kita belajar bahawa ilmu nujum ni termasuk dalam syirik kerana kita nak menafikan dia daripada kehidupan kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah dalam satu hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhulunal jannah mudminul khamri wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis sihri. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, 3 golongan yang tidak dimasukkan ke dalam syurga. Yang pertama, orang yang mabuk arak. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturrahim. Dan yang ketiga, orang yang membenarkan sihir. Orang yang membenarkan sihir. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah yang dapat kita sebut tentang bab nujum. Tanda dia, tujuan dia diciptakan oleh Allah 3. Apa dia? Menjadi hiasan langit. Yang kedua, lontaran lemparan syaitan. Yang ketiga, petunjuk arah. Petunjuk arah. Kemudian bab nujum ni termasuklah juga dipanggil taksir yang kita sebut tadi. Digunakan untuk menetapkan asas nujum ni bila manusia beriktikad bahawa pada bintang ada taksir, ada kesan. Kesan secara langsung, makna bintang itulah yang memberikan manfaat dan mudarat, yang ni syirik besar. Bintang tu secara tidak langsung, kita ni kebetulan hujan malam, tengok-tengok ada bintang. Allah Ta'ala, kalau bintang macam ni, Allah Ta'ala akan buat macam ni. Kalau bintang macam ni, Allah akan bagi rezeki sekian. Dia tak kata bintang tu bagi Allah juga, tapi apabila kedudukan macam ni, Allah akan bagi macam ni. Nampak tak tu? Dia panggil secara tidak langsung. Tapi syirik juga. Pasal apa? Sebab memang tak ada kaitan pun. Memang tak ada kaitan. Manfaat ke mudarat ke tak ada. Samalah juga yang kita sebut sebagai bulan Safar. Bulan Safar. Kalau kata sial tu berada dalam bulan Safar, kerana bulan Safar tu memberi mudarat, syirik besar. Tapi kalau dia kata mudarat tu Allah yang bagi, tapi memang dalam bulan Safar Allah Ta'ala akan bagi banyak sial. Syirik juga, syirik kecil. Salah juga. Pasal apa? Safar kau Muharram, kau tak ada kaitan manfaat dan mudarat. Allah nak bagi kebaikan, dia tak ikut bulan. Allah nak bagi mudarat, keburukan pun dia tak ikut bulan. Safar ni tak ada kaitan langsung dengan kebaikan ataupun keburukan. Yang ada kaitan Allah. So kita tahu boleh beza dah antara syirik besar dengan syirik kecil. Baik. Bintang pun lagu tu juga. Dan yang ketiga, kalau dia kata taksir dengan sebab bintang tu tahu ilmu gaib, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, 3 golongan yang dinafikan daripada syurga. Yang pertama, orang yang ketagih arak. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturrahim. Dan yang ketiga, orang yang membenarkan sihir. Dan kenapa dalam bab ni masuk bab nujum? Kerana ada satu hadis dari Nabi SAW mengetahui sesuatu, menggunakan sesuatu ilmu nujum termasuk dari cabang sihir. Ilmu nujum ni termasuk dari cabang sihir. Bahawa Nabi SAW diriwayatkan bersabda,
man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Siapa yang ambil satu cabang dari ilmu nujum, maka dia telah mengambil satu cabang daripada sihir. Satu cabang daripada sihir. Maka siapa yang percaya kepada ilmu nujum, samalah dia percaya kepada ilmu sihir. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka faedah daripada bab ini, pertama, hikmat penciptaan bintang-bintang. Yang kedua, sanggahan terhadap orang yang beranggapan akan adanya fungsi lain selain daripada tiga fungsi tersebut. Yang ketiga, khilaf di kalangan ulama tentang hukum mempelajari ilmu peredaran bulan. Dan yang keempat, ancaman terhadap orang yang mempercayai sesuatu dari bentuk sihir meskipun dia mengetahui kebatilan sihir. Mana dia ni tak ikut sihir, cuma dia pergi ikut nujum, termasuk daripada mempercayai ilmu sihir. Baik, bab yang ke-20, bab yang ke-30 dah. 31 seterusnya. 30. Yang seterusnya bab berkaitan dengan menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Okay, kita sambung bab seterusnya. Boleh kan lagi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Maksudnya Allah berfirman, kalian menggantikan rezeki kalian yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu dapat nikmat daripada Allah, tiba-tiba kamu mendustakan ayat Allah atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat kita baca sebelum daripada ni, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Tahu sangat benda tu dari Allah tapi mengingkarinya. Sama juga dengan hari ini yang kita sebut sebagai menisbahkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dalam bahasa Arab disebut al-istisqa bil anwa. Minta hujan dengan bintang-bintang. Minta hujan dengan bintang-bintang. Menisbahkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kita baca makna dia dulu, matan dia. Baik. Ayat pertama Allah Ta'ala sebut, kalian menggantikan rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Kamu dapat rezeki, kamu ganti rezeki itu atau kamu ganti tempat syukur tadi dengan mendustakan Allah. Yang seterusnya daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara pada umatku termasuk perbuatan jahiliyah, la yatrukunahunna, yang umat masih lagi buat, tak tinggal. Umat tak tinggal benda ni. Umat Nabi akan terlibat dengan benda ni dan dia sebenarnya termasuk dari amalan jahiliyah. Ada 4 perkara, Nabi kata, 4 perkara dalam umat dia akan buat tak tinggal, padahal dia termasuk daripada perkara jahiliyah. Apa dia? Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, iaitu membanggakan kebesaran leluhur. Al-fakhru bil ahsab, bangga-bangga dengan keturunan, kedudukan. Aku ni keturunan para ni tak nak sebut pun takut terasa pula keturunan dia dah. Aku ni keturunan raja sial, aku raja mana kan?
Aku ni keturunan bangsawan. Jadi benda ni sebenarnya termasuk jahiliyah. Cuma ada dalam umat ni. Dan memang sampai hari ni pun masih ada. Sepatutnya kita ni, kita tak fikir dah bab-bab tu. Kita hanya kalau dia Islam, dia saudara kita. Perkara pertama, bangga dengan kebesaran leluhur. Nombor satu. Yang kedua, watta'nu bil ansab. Mencela pula keturunan orang. Dia bangga keturunan dia sesatu. Yang kedua, dia cela pula kehinaan. Hina keturunan orang. Dua. Wal istisqa'u bin nujum. Wal istisqa'u bin nujum. Yang ketiga, menisbahkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi kematian. Wa qala, dan dia berkata, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatranin wa dir'un min jarabin, rawahu Muslim. Dan baginda juga bersabda, perempuan yang meratapi mayat apabila belum bertaubat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta pakaian dari besi yang bercampur dengan penyakit gatal. Okey, bagi orang yang meratapi kematian. Bahaya ni. Hadis ni empat perkara yang dilarang dalam agama. Cuma fokus kita dalam bab topik kita ni iaitu minta hujan dengan bintang. Faham tak? Minta hujan dengan bintang. Minta hujan dengan bintang ni tuan-tuan faham macam mana? Ada dua bentuk minta hujan dengan bintang. Yang pertama, memang minta dengan bintang. Memang minta dengan bintang. Seperti orang-orang yang penyembah bintang. Dia tengok bintang tu cantik dan dia anggap bintang tu Tuhan dia. Lalu dia seru nama bintang tersebut. Ya Suraya, contohlah. Suraya ni nama orang, Suraya pak kita ni. Tapi dia asal nama bintang lah. Ataupun dia minta dengan nama apa, saya pun tak erti nama bintang-bintang. Bukan ilmu kita. Cuma dia kata, ya Nau, ya bintang sekian dan sekian, turunkanlah kepada kami hujan. Yang ni memang confirm syirik besar. Ada tak orang macam ni? Ada. Jawapan dia ada. Antara tempat yang menyembah bintang, apa dia tuan-tuan? Ni tempat-tempat bintang dia cantik. Orang kan kalau ni nak cari apa? Arura. Bukan aura, arura kan? Yang nampak cahaya dekat langit tu, bintang-bintang. Dekat mana tu? Iceland. Ada setengah orang bila dia tengok bintang-bintang yang indah, dia sangat mengaguminya dan dia boleh anggap benda tu sebagai satu keajaiban dan kuasa gaib. Lalu akhirnya menjadi satu sebab sampai satu tahap dia pergi minta mempertuhankan bintang-bintang. Kita rasa peliknya orang sembah bintang. Memang lagu tu. Ada orang yang menyembah bintang kerana dia tengok kedudukan bintang yang indah. Dan dia rasa bila bintang kedudukan macam tu akan turun hujan. Lalu dia pun minta dengan bintang agar turunnya hujan. Yang ni syirik besar. Yang kedua, minta dengan bintang juga boleh berlaku an yansiba husulal amtar ila hadhil anwa' ala annaha hiyal fa'ilah binafsiha. Dia tak minta tapi dia menganggap hujan tu turun sebab bintang sekian dan sekian.
Ini juga boleh jadi hukum syirik. Yang ni syirik besar. Hukum syirik kecil pula ialah bila dia kata hujan tu memang Allah Ta'ala yang turunkan. Tapi kebetulan bintang sekian-sekian tu, jadi kita tahu bila bintang kedudukan macam tu akan turun hujan. Dengan izin Allah, kata dia. Dia ayat hujung dengan izin Allah tu, padahal kedudukan bintang tak ada kaitan langsung. Asas kita nak faham antara syirik besar dengan syirik kecil tu begitu. Dalam bab-bab lain, contohnya tuan-tuan, kalau kita cerita, ingat tak kita cerita bab tawassul sebelum ni? Tawassul ni, apa maksud tawassul? Minta dengan Allah melalui perantara orang soleh. Boleh faham? Kalau dia seru nama, "Hei Syekh Fulan bin Fulan, tolong kami." Ni syirik besar ke syirik kecil? Dia memang minta dengan fulan tu. Lepas tu, bila kata, mana boleh. Kita dengar, tak, dia kata, kita memang kita sebut nama dia. Tapi bukan kita yakin dia yang memberikan, Allah yang memberikan sebab keberkatan dia. Masa tu, boleh ke tak boleh anggap macam tu? Tak boleh juga. Cuma dia tak seteruk syirik hak mula-mula. Sebab dia kata yang memberikan manfaat dan mudarat tu Allah. Cuma dengan sebab Fulan bin Fulan. Soalan dia, apa keadaan Fulan bin Fulan tu menyebabkan Allah Ta'ala nak bagi manfaat dan mudarat? Tak ada kaitan. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, bukan sebab seseorang, bukan kerana seseorang. Tidak. Kerana Allah Ta'ala nak bagi, itu kehendak Allah. Dia nak bagi, serah dia. Tak nak bagi, terserah kepada dia. Tak ada kaitan langsung dengan manusia. Kalau dia nak mustajabkan doa, itu hak Allah. Kalau dia tak nak makbulkan doa, itu juga hak Allah. Tak ada kaitan dengan. Okay? Jadi itu pembeza antara syirik besar, syirik kecil. Begitulah dalam bab bintang. Kalau dia kata bintang itulah yang bagi manfaat dan mudarat, bintang itulah yang turunkan hujan, syirik besar. Tapi kalau dia kata memang Allah Ta'ala buat turun, cuma kebetulan bintang sekian begitu-begitu, kita tahu. Kalau ada kedudukan bintang macam ni, akan turun hujan dengan izin Allah. Jawapan dia, tidak kerana bintang. Kalau tidak kedudukan macam tu pun Allah boleh turunkan hujan. Ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara mutlak. Baik kepada kita asal kata tadilah, kita menafikan segala kekuasaan milik Allah daripada selain Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi termasuk dalam perkara jahiliyah menisbahkan hujan ni kepada bintang-bintang. Jangan terlibatlah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita semua. Zaman kita moden ni, dia tak nisbah kepada bintang dah. Dia gini nisbah kepada musim lah. Dia gini nisbah kepada, sekarang ni ada orang apa? Teknologi HARP, dia kata HARP. HARP dia panggil. HAARP. Pernah dengar? Kan baru ni kan musim Covid lah, musim banjir. Sekarang ni banjir seluruh dunia nak pergi kepada krisis makanan dunia. Lalu dia kata sebab ada orang yang berkuasa mengawal cuaca dunia sekarang ni. Dia boleh suruhkan hujan pergi turun kat sana. Dia buat teknologi dia boleh sebab turun hujan kat sana. Mak teknologi begini-gini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama sekali Allah Ta'ala dah sebut dalam bab hujan ni, dia punya antara khususiyat Allah. Kalau tidak, tak ada dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang kekuasaan dia dalam bab menurunkan hujan. Siapa tiba-tiba percaya, maka dia telah menisbahkan kepada sesuatu selain Allah. Sebab tu bila Dajjal mari, berat lagi. Dajjal mari dia boleh tunjuk, turun situ. Orang percaya sebab dia ni berkuasa menurunkan hujan, dia jadi syirik. Zaman kita ni, orang akan panggil sampai satu tahap, dia beriman dengan ilmu sains dia.
Apa-apa pun mesti ada penjelasan sains. Padahal kita dari sudut orang Islam, penjelasan sains ini adalah alasan menjelaskan. Tetapi dia bukan menunjukkan kekuasaan. Dia menunjukkan teknik dan metod macam mana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Tapi tak ada kuasa sesuatu. Contohlah kita kata, ilmu masak, sedap ni macam mana? Campur sekian. Apa? Sebab kunyit tu pandai buat jadi masakan sedap. Sebab bawang tu jadi masakan sedap begini. Jawapan dia tak. Sebab tukang masak tu dia pandai campur. Betul tak? Hujan berlaku tu juga. Memanglah manusia boleh tengok ni berlaku kondensasi dan sebagainya. Dia boleh kata macam tu belajar. Tapi sampai di akhirnya, di hujung dia kata, semua ni berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan dia berlaku. Kalau tiba-tiba sampai satu tahap orang percaya ada makhluk yang boleh menurunkan hujan. Ada orang berkuasa boleh menurunkan hujan. Dengan ilmu dan kekuasaan yang dia ada. Maka kita katakan dia telah meletakkan sesuatu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tanya, Ustaz, kalau dia buat pembenihan hujan? Dia naik helikopter, Dia naik kapal terbang, dia tabur garam dekat awan. Betul tak? Tabur awan, kemudian berkumpullah awan. Lepas tu hujan. Kita kata apa? Tetap saja, sebagai orang beriman, kita kata hujan tu berlaku dengan izin Allah. Sebab ada je pembenihan awan pergi, hujan tak turun. Betul tak? Ada je. Hujan tak turun. Saya ingat waktu banjir besar tempat kita dulu, mereka kata disebabkan pembenihan hujan yang manusia buat belah-belah Thailand, belah-belah sana, kemudian tak turun sana. Dia mari turun sini. Pasal apa? Itu kekuasaan Allah. Allah yang menentukan mana sebab dia nak turun, banyak mana dia nak turun, berapa banyak kadar dia nak turun. Semua tu kekuasaan Allah. Jadi kita sebagai orang beriman, bila belajar ilmu tauhid, inilah maksud dia. Tujuan kita belajar memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ni, walahuma an Zaid bin Khalid qala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lail falamma sarafa aqbala 'ala an-nas qala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu alam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Walahuma min hadithi ibn Abbas ma'nahu وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. Terjemahannya, Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam salat subuh di Hudaybiyah setelah semalam turun hujan. Pagi tu Nabi sembahyang subuh, malam tu turun hujan. Atau malam tu turun hujan dulu, pagi esok tu Nabi salat subuh. Waktu selepas salat subuh, Nabi menghadap kepada semua sahabat yang semayang dengan Nabi, lalu Nabi kata, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Allah Tuhan kamu? Apa yang Allah Ta'ala firmankan? Sahabat kata, Allah dan Rasul lah lebih tahu. Nabi SAW kata, Allah berfirman, pagi ini ada orang dari kalangan hamba-Ku yang beriman kepadaku dan ada orang kafir kepadaku. Yang beriman kepadaku, orang yang kata hujan telah turun berkat kurniaan dan rahmat Allah. Bila turun hujan, mutirna bi fadlillah. Alhamdulillah, hujan ini turun dengan sebab Allah. Maka orang ini beriman kepadaku. Dan kufur kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata, hujan telah turun kepada kita sebab bintang ini dan itu. Maka Nabi SAW kata,
Allah kata, orang ini telah kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang-bintang. Nampak? Dia menisbahkan hujan turun tu kepada bintang. Jadi bila dia menisbahkan kepada bintang, secara automatik dia kufur kepada Allah. Bila dia nisbahkan kepada Allah, dia mesti kufur kepada bintang-bintang. Jadi sebab tu saya katakan tadi, kita dalam bab tauhid ni kena jaga dua. Isbat dan juga nafi. Ingat tak, rukun syahadah kita dua perkara. Nafi dan isbat. La ilaha illallah. Termasuklah dalam semua bentuk bab tauhid ni. Kalau kata tak beriman kepada bintang-bintang, kita kerana apa? Kerana hanya Allah yang maha berkuasa. Dan bila kita kata hanya Allah yang maha berkuasa, kita nafikan kekuasaan daripada semua makhluk, termasuklah bintang-bintang. Jadi pagi ni turun hujan, kita kata alhamdulillah mutirna bifadlillahi wa rahmati. Hari ni kita dapat rezeki murah, kita kata alhamdulillah Allah bagi rezeki. Hari ni kita keluar awak hospital, kita pun sihat, alhamdulillah Allah Taala bagi sihat. Semua usaha-usaha manusia tu kita letak secondary. Tak ada apa pun. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, mereka tak akan ada. Tidak adalah kaitan langsung. Hanya menjadi musabab saja. Allah takdirkan benda tu berlaku. Ini keindahan dan kemurnian tauhid yang kita kena jaga. Termasuk dalam bab hujan, termasuk dalam bab rezeki, termasuk dalam segala bentuk manfaat ataupun mudarat. Okay? Okay. Diriwayatkan oleh keduanya juga dari hadis Ibnu Abbas semakna dengan hadis tersebut. Dan dalam hadis itu disebut, sebahagian di antara mereka kata, sungguh telah benar bintang ini dan itu. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang, sampailah kepada ayat tukadzibun. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka ayat ni, bab ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya atau bab yang sebelumnya, iaitulah menisbahkan hujan kepada bintang-bintang, termasuklah ini ilmu nujum. Cuma nujum tahap pertama dahsyat, berlaku sebelum meramal sebelum dia berlaku. Sebelum berlaku dah ramal pasal kedudukan bintang sekian-sekian. Kemudian hak ni kita kata menisbahkan setelah dia berlaku. Pun sama juga, tak boleh. Sebelum berlaku mendakwa ilmu ghaib atau mendakwa bintang boleh memberi manfaat, syirik. Setelah berlaku, kalau dia nisbahkan kepada ni secara mutlak, syirik. Kalau dia kata secara tidak langsung, syirik kecil. Apa pun, hak Nabi ajarlah kepada kita. Jalan paling selamat sekali, hak Nabi ajarlah kepada kita. Nabi ajar kepada kita bila turun hujan, apa doa dia? Sebelum turun hujan, dah ajar dah doa. Semasa turun hujan, ada pula doa. Setelah turun hujan, ada pula doa. Bila awan hitam, kita tengok awan hitam, apa doa kita baca? Sudah. Ingat ke tak ingat? Tak ingat. Kok Melayu ingat? Kok Melayu makna dia? InsyaAllah hujan kot, ada seorang kata. Tak tengok awan, insyaAllah hujan kot. Kalau kita tengok awan ni, sunnah Nabi datang kepada kita, kita minta kebaikan dari awan itu dan kita berlindung dari keburukan yang Allah nak datangkan dengan awan itu. Sebab apa? Sebab hujan ni dia datang, awan hitam ni dia datang dengan dua keadaan. Pertama, hujan rahmat. Yang kedua, hujan azab. Berkata kaum dalam surah Al-Ahqaf, Allahu Akbar, apa ayat dia tu? Bila datang awan yang gelap, dia seronok gembira. Orang Arab kan bila tengok awan, seronok gembira. Dalam keadaan gembira tu, tiba-tiba Allah timpakan azab kepada mereka.
Jadi kita tak tahu. Nabi SAW datang awan hitam, Nabi akan bimbang. Lalu Nabi akan bimbang. Kerana kebimbangan tu Nabi doa, ya Allah, kurniakanlah aku kebaikan awan ini dan kebaikan apa yang dibawa oleh awan ini. Dan aku berlindung daripada keburukan awan ini dan keburukan apa yang ada di dalam awan ini. Seolah-olah kita tak tahu lagi awan tu nak datang bawa apa. Jadi Nabi ajar kepada kita minta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Baik. Tiba-tiba turun hujan. Nabi akan gembira, alhamdulillah. Bila gembira turun hujan, maknanya hujan ni datang bawa rahmat lah. Kalau bawa azab, hujan batu tu lah turun. Bila turun hujan, Nabi gembira dan Nabi doa pula sunnah dia. Doa apa? Masa tengah-tengah hujan. Sudah. Pak kita ni, kalau amal sunnah ni banyak pahala. Sebab pak kita selalu turun hujan. Dan kalau tak baca doa hujan ni kan, Allah banyaknya rugi pahala. Sebab pagi, tiap-tiap hari lah ni hujan turun. Okey. Apa sunnah doa hujan? Doa tengah hujan. Tengah-tengah, permulaan hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Dia tahu dah, dia malu nak jawab. Ya Allah, sayyiban nafi'an ni maksud apa? Curahlah curahan yang baik, yang bermanfaat. Mana bila turun hujan, ya Allah, curahkanlah hujan yang bermanfaat untuk kami. Bahasa mudah kita. Bila hujan lebat, tak berhenti. Hujan lebat, tak berhenti. Lebat. Kita pun takut banjir. Nabi ajar pula kita doa. Apa doa dia? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, biarlah hujan ni, janganlah hujan ni menimpa kami. Sebaliknya, biarlah hujan ni pergi ke tepi-tepi kami. Allahumma hawalaina, biar kita tepi-tepi ya Allah. La alaina, jangan timpa ke atas kami. Tepi itu gimana? Allahumma alal akam wa dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, biarlah nu di kaki-kaki bukit biar dia pergi. Ke lembah-lembah, pergi kepada akar-akar pokok, biar manfaat untuk mereka. Janganlah menimpa kepada kami sebagai banjir besar. Allahumma hawalaina la alaina. Kalau tiba-tiba lepas pada itu berhenti hujan, ada doa pula. Apa doa dia? Alhamdulillah berhenti hujan. Gitu kan? Bukan alhamdulillah berhenti hujan. Alhamdulillah yang telah menurunkan hujan. Ada beza tak dua makna tu? Alhamdulillah berhenti hujan. Seolah-olah kita nak hujan terberhenti. Kita tak hargai hujan yang turun. Tapi sunnah mengajar kita mutirna bifadlillah, alhamdulillah Allah turunkan hujan. Sebab kita tak tahu banyak sangat kebaikan yang datang disebabkan hujan yang turun. Jadi hak bab bintang tu kita nafi, tapi bila kita tengok sunnah Nabi bermula sebelum turun hujan, permulaan turun hujan, waktu hujan lebat yang turun, bila selesai berhenti hujan, keempat-empat keadaan Nabi akan bergantung kepada Allah semata-mata. Kerana hujan ni salah satu daripada rahmat Allah yang paling besar. Baik, dan ini termasuk daripada tauhid yang ada dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan hari ini kita dapat dua lah. Pertama, bab tauhid. Yang kedua, bab amal sunnah ketika turunnya hujan. Kalau nak lebih detail lagi, kena tengok dalam Hisnul Muslim. Ada doa-doa yang berkaitan dengan hujan tersebut. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti pada bab tu. Bab ke berapa? Bab 30. Dan insyaAllah kita akan sambung pada bab yang seterusnya. Iaitulah bab di antara manusia ada yang menyembah sekutu atau menjadikan cinta kepada Allah sebagai menyekutukan Allah dalam cinta. Maknanya bab yang seterusnya ni dalam bab cinta kepada Allah dan kesyirikan yang boleh berlaku dalam bentuk cinta kepada selain Allah.
Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.